15 orang. Kita ada 15 orang setakat ini, insya-Allah akan masuk lagi dari semasa ke semasa. Harap-harap tidaklah pula yang tak masuk terus jadi kita bulan puasa ni jadi sedikit ya. Alhamdulillah kita pada bulan Ramadan ini kita dapat banyak perkara ya. Pertama, kita berdekat dengan Al-Quran, kita bersama-sama dengan Al-Quran pada bulan Ramadan lagi. Ya, pada memang bulan yang diturunkan Al-Quran, memang kita kena bergelumang dengan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Moga-moga usaha kita untuk belajar ini mendapat rahmat daripada Allah. Ya, dari itu saya ingin teruskan dengan sedikit pengumuman, iaitu sesiapa yang rasa belum dapat mencapai lagi ikut modul ini pada hari berkenaan itu, dia belum dapat capai lagi, kemudian besok masuk pelajaran baru, sila kemukakan perkara itu ataupun masalah itu kepada admin ataupun terus kepada teacher agar dapat difikirkan sesuatu bagaimana nak buat. Tapi harap tidak meninggalkan kelas ini kerana mungkinlah bulan Ramadan ya, malaikat berada sama-sama dengan kita sentiasa, lebih banyak lagi menerima doa kita ni. Semoga terungkailah ya, dapat kunci pengetahuan kita tu pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Kalau ada sesiapa yang nak berinfak, ya, boleh bank in ke akaun yang tertera dalam grup WhatsApp itu ya, untuk pembangunan projek ini ya, projek kaedah bayan ini. Baik, untuk tidak membuang masa lagi kerana masa sangat berharga bagi kita mendapatkan ilmu pengetahuan, saya dengan hormatnya mempersilakan Teacher Aida untuk meneruskan pelajaran pada hari ini. Jazakillah khairan Kak Zawiyah. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baiklah, kita terus pergi kepada, kita recap dulu sebelum kita meneruskan kelas kita pada hari ini. Kita recap dulu minggu lepas, sedikit daripada pelajaran minggu lepas supaya kita boleh teruskan dengan latihan yang kita dah bekalkan sepanjang hujung minggu. Baik, minggu lepas kita belajar tentang pecahan kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab ni, semua kalimah dalam Quran yang kita nak belajar ni ialah mengenai pecahan kalimah. Ini asas kepada nahu yang kita pelajari. Setiap kalam, setiap perkataan yang kita nampak tu boleh dipecahkan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan harf. Harf yang ditandai dengan warna hijau, kata harf. Dan kemudian kita ada pecahan isim, ditandai dengan warna hitam, dan juga fi'il ditandai dengan warna merah. Jadi minggu lepas, 4 hari minggu lepas tu kita hanya melihat kepada harf sahaja. Jadi bahagian pertama kalimah ialah harf. Harf boleh dibahagikan kepada 2 jenis. Satu kata tugas, lagi satu ialah kata sendi. Jadi ada 2 yang kita dah buat. Jadi minggu lepas kita tengok kata tugas ada 3 macam. Ada 1 harfu jar, menukar i'rab isim selepasnya kepada majrur. Kita tak tahu apa dulu tak apa, tapi kita dah bagi indikator lah dan kita dah cuba buat latihan harfu jar. Kemudian harfu nasab, kata tugas yang berikutnya adalah harfu nasab. Kata tugas yang seterusnya kita pelajari minggu lepas ialah harfu jazam. Jadi kata tugas ni dia mempunyai tugas. Apabila dia datang sebelum isim tu, sebelum kalimah, sama ada kalimah isim ataupun fi'il, apa yang berlaku? Tugas dia menukarkan i'rabnya, menukarkan baris akhir kalimah itu kepada majrur kalau harfu jar. Kalau harfu nasab, dia menukarkan kalimah selepasnya kepada mansub. Kalau harfu jazam,
menukarkan kalimah yang datang selepasnya tu kepada majzum. Tu je lah yang kita belajar minggu lepas. Kata sendi pula, dia tak ada tugas lain. Maksud tak ada tugas ialah dia tidak menukarkan kedudukan. Dia tidak tukarkan i'rab kalimah selepas dia. Dia tetap sama je. Tak ada ubah baris akhir. Jadi kata sendi tu contohnya harfu ataf, harfu taukid, harfu syarat, jawab, istifham, nafiyah, istiqbal, istidrak, kafah dan lain-lain. Banyaklah kata sendi tu ataupun kata harf yang memberi maksud kata sendi ataupun dia menghubungkan. Baik, jadi sebab kita dah belajar tu semua, kita dah buat latihan. Latihan yang kita beri tu ialah latihan nombor 5 kan. Selepas dah habis, maknanya kita gabungkan semua. 1, 6 ni dalam kita tengok latihan harf kata sendi ni di dalam ayat ataupun dalam rangkap-rangkap. Jadi apa yang kita hari ni kita semak lah, kita semak sama-sama. Bagi peluang kepada semua untuk cuba. Ada juga pelajar yang dah beri kepada saya, maksudnya dah beri, saya ucapkan, saya sangat-sangat hargai dan saya katakan syabas, Masya Allah, mumtaz kerana usaha tu. Dan tak ada yang hantar dan cuba semak. Bagi yang tak dapat, tak ada peluang untuk menghantar, nak minta saya semak, kita semak sama-sama pada hari pagi ni, insya Allah. Jadi dalam surah ni, 26 ni, apa kita nak terjemahkan? Kita fokus pada harf sahaja ya, sebab minggu lepas kita baru belajar harf. Jadi yang lain tu telah diberikan terjemahannya. Okey, kita terjemah sebagai adakah. Okey, jawab sama-sama pun tak apa. Jadi kalau kita punya latihan tu ada kesilapan sedikit, kita bolehlah baikilah, maksudnya kita boleh betulkan ya. Boleh semak semula pada jawapan juga. Kemudian, adakah anzartahum telah mengancam oleh engkau akan mereka amlam. Jadi kat sini ada penggal ni, ada slash ni, maknanya ada 2 kalimah. Apa dia? Atau atau lam? Tidak. Ya, tidak. Tunzir, engkau mengancam hum akan mereka la yu'minun. Sekarang la nafiyah. Jadi kalau la nafiyah kita terjemah sebagai tidak. Ya, tidak juga. Tidak mereka beriman. Macam mana pula dengan ayat yang berikutnya? Walakin la ya'lamun. Saya galakkan sangatnya cakap je tak apa dalam kelas ni. Maknanya boleh kita kalau suruh saya buat nanti semua kita mengantuk. Baik kita sama-sama jawablah ya. Okey, di sini ada 2 juga sebab ada slash ni. Walakin la ya'lamun. Kita memanglah sebut baca walakil kan sebab dia di situ nun tu tenggelam je, tapi sebenarnya walakin ya asal dia. Baik, dan lakin akan tetapi la tidak. Okey, ni tidak. Kalau la, okey nanti kita tengok contoh lain. Kita buatlah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Okey, tengok kat bawah ni dia kata hal. Kalau hal kita terjemah sebagai sedangkan. Ya, betul. Makna salah ke kalau saya kata dan? Bukan salah, kurang tepat je. Sedangkan. Sebab wa tu dia ada beberapa fungsi kan. Kadang-kadang wa tu dia memberi maksud berbeza kalau kita terjemahkan beza. Tapi dia ni tidak mengubah baris apa-apa. Dia masih lagi kata sendi. Wa, hal, sedangkan. Ma, tidak. Tidak mereka menipu illa kecuali ataupun melainkan. Kecuali boleh, melainkan pun boleh. Akan diri-diri bagi mereka. Innama nahnu muslihun. Innama sesungguhnya tidak lain. Bukan tidaklah. Sesungguhnya tidak lain. Ya, betul.
Kemudian kita pergi pada berikutnya. Fahum la yarji'un. Maka. Betul. Bila kita nak jumpa lalu, nanti kita akan belajar kemudian. Tapi buat masa ni kita jumpa maka je lah dulu. Kita belum jumpa lalu. La. Tidak. Tidaklah boleh. Tidak pun boleh. Okey, nak tidaklah pun sama juga. Tidaklah mereka kembali. Wa dan lau. Sini ada dua kerana ada slash. Berarti ada dua harf kat situ. Wa. Tengok kat bawah. Ataf. Jadi wa dan. Dan lau. Kalau. Betul. Dan jikalau sya'a telah menghendaki oleh ia oleh Allah la zahaba. Inilah ada huruf syarat, ada huruf jawab. Jadi jawab apa? Nescaya, betul. Nescaya telah melenyapkan oleh ia. Baik, kita teruskan. Summa yumitukum summa yuhyikum. Summa kemudian. Summa kemudian. Jadi kemudian ia mematikan akan kamu, kemudian ia menghidupkan akan kamu. Dia maknanya kalau dia cakap macam ni, summa satu berlaku. Summa satu lagi perkara berlaku. Berarti summa tu menunjukkan succession lah, ada proses, ada dia mesti ni dulu. Ni lepas tu baru ni dulu. Macam tu lah. Okey. Ataj'alu fiha. Adalah. Adakah. Bukan adalah. Adakah. Adakah. Fiha. Ni kita dah belajar. Ni huruf apa? Pada ni huruf jar. Jadi sebelah dia tu majrur lah. Ni kalau kita nak buat, siapa yang buat, Masya Allah. Baguslah kalau dapat buat jar majrur. Yang hitam tu majrur. Baik. Seterusnya, au kasayibin. Jadi terjemahan dia, au apa dia? Ingat dia ni ada rhyme sikit. Dia sama, apa panggil? Sama bunyi sikit dengan bahasa Melayu. Atau seperti. Yang ni seperti ni pun kita dah belajar. Dia huruf apa tu? Ka. Jar. Sebelah dia majrur lah. Siapa yang ada juga pelajar yang mungkin buat tu. Dia dah siap-siapkan sekali sebab dah belajar. Rasa nak cuba. Silakan ya. Ni nanti jadi antum punya. Kita dah bagi PDF tu. Okey, kat sini ada walaqad. Jadi kita nampak di sini ada dua slash ni kan? 1, 2. Jadi maknanya ada 3 lah. 3 kalimah lah tu. 3 harf. Okey, so kita cuba nampakkan. Yang mana satu? Pertama sekali ialah wa. Terjemahan? Dan. Okey, jadi kat sini lah patutnya kan? Dan. La. Bagi. Dan benar-benar. Benar-benar ataupun nescaya. Ini biasa benar-benar lah. Kalau dia selepasnya qad, kita kata pasti. Dan benar-benar, sorry. Dan benar-benar. Qad pasti. Dan benar-benar pasti. Ataina telah menggunakan oleh kami Musa, akan Musa. Illa, ni ayat lain pula ya. Melainkan an yasaddaqu. Bahawa ni dah bagi jawapan dah. Sebab kita tengah kata sendi tapi ni harfun nasab. Tu yang bagi jawapan tu. Latihan ni untuk kata sendi saja mulanya. Jadi dia dah bagilah jawapan. Yang akhir nanti. Innama Sesungguhnya ada tertinggal je tu. Tidak lain. Ya. Kalau innama, kalau inna yang sesungguhnya, tapi kalau innama sesungguhnya tidak lain. Dia kena 3 perkataan tu. Sesungguhnya tidak lain. Dia punya function kafah wa makfufah. Baik, selesailah latihan yang ke-6.
Ada soalan tak pada latihan ke-6 ni? Kalau tak ada, saya nak pergi kepada latihan ke-7. Ada soalan? Tak ada Teacher, Semua boleh. Ya. Ya Puan Suana. teacher yang lah tadi tu. Mm-mm. Saya confuse sama ada nak letak tidak ataupun jangan tu. Yang Macam mana nak atas-atas lagi. Atas lagi ayat ni. Lah. Alhamdulillah. Faham lah. Walakinlah. Okey. Dan satunya, kalau kita tulis nama dia nafiah. Naf. Maksud dia tidak. Kalau jangan, dia mesti sebelah ni dia tak ada nun ni. Ataupun nanti, yang ni kita akan belajar kemudian. Sama ada dia baris sukun. Dia berbaris sukun. Ni tak ada baris sukun pun. Dia mestilah ni, kalimah selepas dia tu berbaris sukun. Tapi lagi satu, kita nampak dia di bawah ni naf. Nafiah. Kalau nafiah, terjemah dia sebagai tidak. Kalau dia jet, zm, barulah jazam tu baru kita kata janganlah. Janganlah. Okay. Itu harfu jazam. Ini harfu nafiah. Ataupun panggil sendi lah, kata sendi. Harfu. Baik, kita pergi kepada latihan 7. Tapi tu good question Question macam tu kalau rasa macam Ustazah macam dah cakap je. Tapi saya nak tanya juga. Macam mana tanya je tau. Walaupun saya dah cakap, kadang-kadang saya boleh silap cakap juga. Jadi fikir macam tu. Tak apa, tanya dia lagi. Just to clarify. Kadang-kadang soalan kita tu kita rasa kita dah tahu. Tapi sebenarnya dia ada banyak manfaat untuk orang lain. Yang baru masuk, yang baru dengar. Ataupun pengukuhan kepada orang yang dah tahu ada kalanya. Kadang-kadang tak, saya pun yelah kita ni kan manusia kan, kita tak cakap benda tu exactly sebiji-sebiji macam robot, macam Waze tu kan. Kita tukar-tukar. Jadi bila tukar-tukar tu sikit kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak terlepas pandang. Tak apa je, tanya je Baik, kita terus pergi kepada latihan 7, harf. Kita terjemahkan, kita boleh tengok. Di sini memang kita kena, sebab dia tak ada konteks. Jadi dia perkataan. Kita lihat kepada kod di bawahnya tu. Jadi kita kan dah belajar harfu jar, harfu nasab. Dia punya kod tu apa. Jadi kita tengok kat bawah tu dan kita cuba terjemahkan. Okey, Li. Siapa nak cuba buat? Silakan, semua sekali pun boleh. Nak cakap saya nak cuba pun boleh. Bagi. Betul. An? Daripada. Okey. Saya ambil je, saya dengar je siapa punya suara yang masuk dulu kat mikrofon dekat speaker saya ni. Saya terus tuliskan ya. Illa. Melainkan. Fijar. Apa dia? Dalam bijar. Dengan ataupun kepada salah satu. Kalau dapat satu pun okey. Ya. Lan, nasab. Tidak sekali-kali. Ya, tidak sekali-kali. Lam, tidak ataupun belum. Min, Daripada. okey, saya dah start buat short form je ya. Kalau tak pasti apa saya tulis tu tanya. It's okay. Fa, Maka. lakin, Akan tetapi. La nafiah. tidak. Tidak. Inna, sesungguhnya. Ala, Atas. ke atas ataupun atas boleh juga. An, bahawa. Li, bagi. Ila, Kepada. qad, Benar. Pasti. boleh, benar-benar pun boleh. Sebab dia ni huruf tahqiq. Tahqiq tu macam penegasan lah. Memang penegasan. Lagi sekali, qad, Benar. benar. Boleh juga. La nafiah. Nescaya. La nafiah ke ni? Ni salah ni. Ni salah ni. La kita ambil jar lah. Kalau jar, bagi. La nafi tidak. Betul. In,
Jika. Ada sukun. Bukan syadah. Sukun. Jika, betul. Jika. Wa ni belum belajar ni, tapi waw qasam. Waw qasam belum belajar. Tapi kalau waw qasam maksud dia demi. Demi. Ada pula developer nak uji sikit. Kok tahu. Kalau siapa pernah dengar waw qasam tu yang maksud demi lah. Dia jar. Waw qasam. Tapi tak ada, kita tak belajar. Jadi kita buat dan je lah. Waw ataf. Okey, ka. Seperti. Lau. Jikalau. Kalau. Lam. Tidak. Tidak. Tak. Fi. Dalam. Di dalam ataupun dalam ataupun pada, bergantung pada ayat. Lakin Akan tetapi. Au Atau. illa melainkan fi. Saya tukar sikit hari ni. Pada. Pada pula. Pada pun betul, di dalam pun betul. La jazam. La jazam. Janganlah. Betul. Bi Dengan. dengan ataupun kepada. Kepada pun boleh. Dua-dua pun boleh. Tengok ayat. Fa maka. La taukid. Ni baru betul. Nescaya. Anna bahawasanya. Ala ke atas. Fa Maka. an bahawa la bagi. Kita tengok kat bawah, kalau kata jar, bagilah. Inna sesungguhnya. Okey, baik. Pergi sini pula. Lam. Tidak ataupun belum. Memberi maksud belum. Ila Kepada. Lau Jikalau. Wa dan. La nafiyah. Tidaklah. Ma nafiyah. Tidaklah. Betul. Tidaklah. Okey. Summa. Lan. Tidak sekali-kali. Betul. Tidak sekali-kali. Summa. Kemudian. Ka. Seperti. Au. Atau. Illa. Melainkan. Dua-dua pun betul. Saya bubur dua-dua jawapan. Melainkan. Min. Daripada. Ahsantum. Okey, alhamdulillah. Jadi kita dah selesailah ni. Kita dah dapatlah jawapan. Jadi boleh semak lah yang mana tersilap ke, ataupun kita tengok kita sendirilah tahu, boleh kira ada berapa semuanya, kita dapat berapa skor kita. Kalau nak skor. Ya. Yang silakan. fa dekat sini, fa jawab yang ni tukar lalu, bukan maka kan? Maka pun boleh, lalu pun boleh. Tapi lalu nanti dulu. Dia biasa lalu ni kalau kita jumpa fi'il madhi. Yang ni maka juga. Ni masih maka. Walaupun kod dia jawab. Kod dia jawab pun dia maka juga. Maksud dia masih sama maka. Okey. Terjemahan dia sama. Okey, terima kasih pada yang bertanya. Okey. Baik. Okey, tak ada soalan lagi tentang jar. Hari ni kita nak masuk bahagian yang apa bezanya anna dengan inna? Itu maksud dia dari segi maksud tak adalah banyak sangat maksud dia kan. Maksud tak ada beza. Bukan tak ada beza. Tak banyak lah. Tapi dalam bahasa kita ni sesungguhnya dengan bahawasanya tu maksud dia penegasan.
Bersama juga maksud penegasan. Cuma dari segi kedudukan dalam bahasa Arab, kalau inna tu di awal ayat. Manakala anna ni biasanya dekat tengah-tengah. Dia akan dia satu ayat tu dia kat tengah-tengah. Macam itulah. Boleh perhatikan lah, boleh saya tengok. Jadi kalau kita belajar baca kan, seeloknya kita tak salah berhenti kat situ. Tapi kalau dia inna, kita bolehlah ambil daripada awal macam tu. Dia bahasa awal ayat. Inna awal, anna duduk tengah. Sebab kita nak bezakan, sebab itu kita tukar maksud dia tu. Yang ke awal tu kita selalu kata ia sesungguhnya. Bila dekat tengah, bahawasanya. Dia macam ada penegasan kepada penyataan yang datang sebelumnya tu ke ataupun selepasnya. Adalah sesuatu perkara yang berlaku tu. Itu kita akan belajar nanti bila kita masuk lagi, kita dah dapat terjemahkan ni kan, kita dah sampai mengenal kalimah, kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi dalam modul yang berikutnya. Modul 3 kalau tak silap saya nanti kita akan jumpa tu. Baik. Okey. Dapat jawab soalan tak tu? Jawab Faham tak maksud saya kata dia dekat awal ataupun di akhir tu? Faham? Faham Okey. Macam contoh ayat 6, innal ladzina kafaru, dia dekat awal. Kalau dalam ayat 26 pula, sekejap. Better tengok ayat lah supaya boleh nampak examples Okey. Macam contoh ni. Okey, nampak tak? Okey, ni inna. Jadi dia dekat awal ayat ni. Dia di awal. Inna, sesungguhnya orang-orang yang. Jadi dia memang awal-awal lagi dia dah nak menegaskan tentang sesuatu perkara. Okey, kalau kita tengok dalam ayat 26 pula, dia duduk kat tengah. Surat 5. Okey. Itu an Saya nak cakap anna. Okey, ni dia. Innallah, ni kat awal. Sesungguhnya Allah tidak ia malu bahawa, tak malu kenapa? Bahawa, ni satu ayat. Dia ni an. Kan tu kalau anna pula, faya'lamuna annahu, dia duduk dalam tengah-tengah ayat. Macamnya maka mereka mengetahui bahawasanya ia, macam itulah penegasan dia tu. Anna di tengah, makna inna permulaan ayat. Okey. Baik, kita pergi kembali kepada modul kita. Okey. Jadi kita sekarang dah selesai bab tu, kita akan belajar pula tentang, kita masuk balik semula sini Okey. Pecahan kalimah kita nak pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu kata nama. Apa dia kata nama ni? Kata nama ni dalam bahasa Arab ni isim lah. Apa dia isim? Isim ialah kata nama. Ataupun dalam bahasa Inggeris, nouns. Tak tukar color. Warna hitam. Noun. Dalam nouns macam-macam lah, ada banyak nouns. Ataupun kata isim ni, dia ni senangnya kita nak ingat dia ialah perkataan ataupun kalimah yang menamakan sesuatu dan dia tidak terikat dengan masa. Dia punya kata kunci dia, bukan kata kunci, ciri-ciri dia tu. Dia tak ada kena-mengena dengan masa. Tapi dia boleh menamakan masa. Jadi apa yang isim ni, contoh isim, dia menamakan perkataan yang menamakan sama ada nama am ataupun nama khas untuk siapa. Menamakan manusia, nama Maryam, nabi-nabi contohnya. Dalam bahasa Arab, contoh Maryam, nama dalam Quran lah. Kalau kita tahu Maryamu, contohnya. Nabi, an-nabiyu, contoh macam itulah. Kalau haiwan, ini kita bagi yang dalam bahasa Melayu supaya kalau kita nak terjemah tu, kita tahu. Nanti kita akan belajar lah. Sekejap lagi kita akan masuk bahagian macam mana kita nak kenal isim yang dalam bahasa Arab tu, yang dalam Quran tu. Tapi kita bila kata isim, apa dia isim? Ini maksud saya tu. Isim ialah kalimah yang menamakan manusia, haiwan, tumbuhan, benda,
tempat, masa, konsep, peristiwa dan juga sifat. Dia ni itu nama. Dia memberi nama kepada perkara-perkara di bawah ni. Dia memberikan nama. Termasuklah sifat. Sifat dia termasuk dalam isim. Jadi masa, menamakan masa tu termasuk dalam isim. Isim ni ada yang satu kalimah, ada juga yang dalam bentuk frasa, dia bergabung. Contoh tadi kita kata ada ni kan nama, satu nama Maryam, lepas tu lembu contohnya. Jadi kalau gabungan kitab Allah, gabungan lembu yang sihat, maknanya dia kata frasa. Kata frasa isim je. Dalam ni tak ada perkara yang menyebutkan tentang masa. Dalam bahasa kita, bahasa Melayu ni kita tak macam bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab. Kita tak peka sangat kepada perbezaan jantina tu. Betul tak? Macam kalau kita nak sebut manusia tu semua manusia, tapi kita tak ada, kalau macam haiwan contohnya, kita tak ada satu perkataan tu boleh menunjukkan ini betina, ini masa ke apa, dia tak sensitif macam tu. Bahasa kita ni. Kita kena tambah lagi satu perkataan yang lain untuk menunjukkan yang kita ni sesuatu benda tu jantinanya, bilangannya, kita kena tambah perkataan-perkataan lain. Tak seperti bahasa Arab. Satu kalimah je. Tapi daripada satu kalimah tu, satu perkataan tu, kita boleh tahu kata nama am ke, kata nama khas ke, kita boleh tahu jantinanya. Kalau kata kerja pula, kita boleh tahu masa dia tu bila, masa lampau ke, masa kini ke, ataupun masa depan. Tu kita faham dulu konsep. Macam biasa, saya akan ceritakan benda ni, faham dulu konsep. Apa dia yang dikatakan isim tu? Isim tu, kalau bahasa kita tu banyak nak cerita satu-satu perkara. Tapi bahasa Arab, satu kalimah tu banyak maklumat yang dapat kita tahu daripadanya. Okey. Jadi, bahagian pertama ni kata nama am dan kata nama khas. Dan sebelum ni kita dah sebut perkataan i'rab. I'rab ni maknanya perubahan baris kepada kalimah yang kita kata isim tu kebanyakannya jelas. Maknanya kita boleh nampak. Contoh, bila kita kata isim tu kan, saya bagi contoh. Contoh, kitabun. Contohnya. Ini yang dikatakan perubahan baris tu. Kitabun. Dia boleh berubah. Jadi, perubahan tu boleh nampak jelas. Kitabun. Ada kala kita nampak kitaban. Kadang-kadang kita nampak kitabin. Tu yang perubahan isim tu. Perubahan baris akhir. Ini disebut sebagai perubahan secara jelas. Kan kita belajar sebelum ni, kita nampak ada harf yang ada tugas. Tugas dia mengubah isim. Jadi kalau isim tu apa? Isim adalah kata nama. Jadi ada kata nama tu, bendanya sama tapi dia berubah baris. Adakah dia mengubah makna? Tak, dia cuma ubah tugas je. Dan perubahan baris tu kadang-kadang boleh nampak jelas atau ada kala dia tak jelas. Okey, isim. Cerita balik semula isim. Nama. Ada juga isim yang ganti nama. Nanti kita akan tengoklah contoh dia. Ganti nama. Itu termasuk isim juga. Walaupun kita tak nampak baris akhir. Sebelum ni kita dah jumpa sikit-sikit dah. Kita dah jumpa masa kita belajar fi'il. Okey, ni saya cakap sekali lalu je. Saya faham. Jadi kata nama tadi, isim boleh terbahagi kepada isim tu semua nama lah. Kata nama untuk, kita bagi satu, dua kan. Nampak ni ada dua. Ni pun isim. Satu yang jelas. Tak nak cakap jelas lah. Kejap.
Perubahan. Saya rasa kita pergi dulu bahagian kenal isim dulu. Baru kita kita boleh nampak ni. Yang saya nak maksudkan tu. Yang termasuk dalam kategori isim tadi. Okey Kita pergi kepada contoh isim. Ni kenapa dia dekat sini? Oh, sebab lain. Sorry. Okey ni. Baik. Okey, untuk kita kenal isim. Tadi kan kita kata isim ni yang isim ada yang jelas tanda barisnya. Isim. Tanda isim ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Okey, isim ni kita tengok tanda dulu. Ada tanda yang jelas. Tanda yang jelas ni kita boleh nampak daripada baris akhir. Sama ada kita nampak dia dengan tanda tanwin. Saya ambil tanda, bukan tanwin. Tanda baris. Baris fathah, kasrah ataupun dhammah. Ini boleh nampak. Tanda fathah, kasrah ataupun dhammah. Jelas. Kalau yang tidak jelas, macam mana? Okay, kita buat satu-satu dulu. Kita ambil dulu tanda yang jelas. Kita nampak aja tanda tu, kita tahu dia adalah isim. Baik, ini tanda isim. Isim ialah perkataan yang tidak terikat dengan masa. Yang berikut ialah 4 tanda yang jelas untuk isim. Jadi kita bayangkan ada tanda dia, ada 4 tanda. Ni satu. Ni tanda pertama. Okey, kat mana tanda tu? Di awal. Ni isimnya ada tanda di awal. Dan juga ada juga tanda di akhir. Kita boleh nampak tanda isim tu ada di awal ataupun di akhir. Ini isim yang nak kenal isim macam mana? Tengok tanda. Ada 2 tanda. Di awal ataupun di akhir. Apa dia tanda di awal? Ada alif lam. Kalau ada alif lam, kita tahu dia adalah isim. Contoh perkataan ni. Kitab. Lepas tu kita tambahkan alif lam. Bayangkan kita letak alif lam. Kita tahulah dia tu isim. Ataupun dia ada tanda, dia tanda di awal. Okey, kalau ada min, contohnya jadi min kitabin. Min kitabin contohnya macam inilah. Jadi min. Min ni kita dekatkan dia. Kita dekatkan, maknanya kitabin tu ini adalah isim. Maknanya ni isim lah ni. Kalau ada tanda ni. Tanda apa tadi di awal? Tanda ada alif lam ataupun ada harfu jar. Ataupun di akhirnya ada baris kasrah. Kalau ada, apa yang menyebabkan baris kasrah ni? Biasa kalau ada harfu jar lah, dia jadi baris kasrah. Tu tanda isim. Memang kalau ada baris kasrah, berarti dia adalah isim. Ataupun ada tanwin. Ada tanwin. Kalau ada tanwin, sama ada fathatain, kasratain, ataupun dhammatain, maknanya isim lah tu. Clear tak? Okay, saya keluarkan sikit maksud dia tu, tanda isim. Jadi, tanda isim ada 4. Ada 4. Jadi tapi kita boleh bagikan dulu dia tanda dekat mana tu. Okay, di awal ataupun di akhir. Dekat di awal apa tanda dia? Satu dia ada alif lam. Ada alif dan lam. Alif lam tu kadang ditulis macam itulah, hamzah wasal, alif lam. Ataupun di depan dia ada harfu jar. Harfu jar. Harfu jar kita dah ingat dah. Harfu jar ada berapa? Ada 9. Yang kita selalu jumpa tu ada 9 harfu jar. Iaitu min, ila. Kita tak ilah sebut lagi kot.
Bolehlah, kita dah tahu dah. Ada 9 tu. Dan lain-lain. Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, la, li. Ada 9 yang banyak sekali kita jumpa dalam Quran lah. Baik. Itu tanda di awal. Jadi kalau ada apa-apa kalimah, depan dia ada alif lam, depan dia ada harfu jar, maknanya dia tu isim lah tu. Yang seterusnya, tanda di akhir. Tanda di akhir boleh juga ada 2 juga. Yang common paling common. Satu ada baris kasrah. Maknanya perkataan tu berbaris kasrah. Kalau tadi Allahu, dia jadi Allahi. Tu isim lah tu. Lepas tu contoh kulubi. Tahu dia adalah isim. Baris kasrah. Contoh kedua, tanda kedua ialah ada tanwin. Ada baris tanwin. Tanda 2. Sama ada fathah, 2 fathah ke, 2 kasrah ataupun 2 dhammah. Berarti dia adalah isim. Tanda dia macam tu je lah. Ni tanda yang paling common. Cuba kita tengok. Kita tengok contoh. Ni contohnya. Dalam Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ingat tak tadi? Boleh tak sebutkan lagi sekali? Kalau tanda dia, apa dia tanda isim? Tanda isim di awal ada apa dia? Alif lam. Alif lam. Lagi? Harfu Harfu jar. Kalau tanda di akhir pula? Baris Tanwin. bawah. Baris bawah kasrah ataupun Baris bawah, depan, atas. ataupun tanwin. Dia sama ada, kita kata macam ni lah. Kita kata baris dia tu kasrah. Kasrah. Ini nama dia kasrah. Sekejap saya tulis. Ini kasrah ataupun tanwin. Tanwin tu tiga-tiga ni tanwin. Disebut tanwin. Yang bunyi an, in, un ni. Ni tanwin lah. Ada tanda di akhir. Tapi paling banyak, boleh tak ada dalam satu kalimah tu ada banyak-banyak. Ada semua sekali. Dia ada 4 kan? Kita nampak dekat sini ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Tapi maksimum yang boleh ialah 3 daripada 4. Kerana yang ini alif lam dengan tanwin tak boleh bersatu. Dia tak boleh. Dia tak akan boleh bersama-sama. Dia tak boleh sekali. Kalau ada alif lam, tak ada tanwin. Kalau ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Contoh, kalau kita cakap tadi perkataan tu, kalau kitabu. Ni betul lah ni. Kalau dia kitabun, salah. Kalau al-kitabun, salah. Dapat tu? Maknanya alif lam tak boleh sekali dengan tanwin ni. Tak boleh sekali. Dia tak boleh. Salah. Tapi kalau kita jumpa sama jugalah. Kalau kita jumpa kitab, samalah juga. Maksud konsep dia sama. Kitabun macam ni je, betul. Kalau kitabun, betul. Kalau ada al, ada tanwin, salah. Salah besar. Maknanya memang salah grammar lah tu. Salah lah nahu tu. Okey. Yang tu je. Jadi saya kata kadang-kadang kita boleh jumpa 3 tanda. Ada alif lam, ada harfu jar, ada kasrah pun ada. Ataupun dhammah pun ada. Boleh juga. Kalau jar, tak boleh lah. Dia mesti baris dhammah lah. Kalau jar mesti lepas tu baris kasrah. Sorry. Baik, kita pergi kepada contoh tadi. Okey, kita tengok contoh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan yang kuning-kuning tu. Yang kuning tu adalah tandanya. Jadi perkataan yang mana satu isim? Kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita keluarkan satu kalimah dan kita sebutkan tanda dia. Contoh macam ni. Jadi apakah kalimah di sini? Ismi. Ismi. Macam mana dia apa? Isim. Macam mana kita tahu dia isim? Sebab ada huruf jar. Ada huruf jar lagi. Baris bawah. Berbaris kasrah. Betul. Baris kasrah.
Okey, kalimah berikutnya. Allahi. Isim ke? Bukan. Ni isim lah. Satu sebab Isim. warna hitam. Apa tanda isim dia? Alif lam. Kasrah. Kasrah. Dan juga alif lam. Alif Ada lam. 2. Lagi? Ar-Rahmani. Ya. Apa dia? Baris Tanda dia? bawah dengan Baris alif kasrah dan juga alif Alif lam. lam. Lagi? Ar-Rahimi. Ya. Kasrah. Kasrah Dan alif lam. alif lam. Kita tak bubuh semua. Tapi kadang-kadang satu tu dah cukup lah untuk kita tahu bahawa dia adalah isim. Yang ni Isim alif lam. Al-Kitabu. Alif lam Alif je. lam. Ini tak semestinya. Ni bukan. Ini je tanda dia. Kat dalam perkataan ni ada satu je tanda yang menunjukkan dia itu adalah isim. As-salata. Berapa tanda? Satu. Satu. Alif lam. Alif lam. Al-Ijla. Alif lam. Alif lam. Anak lembu itu. Al-Ardi. Alif lam. Kasrah. Berkasrah dan juga alif lam. Alif lam. Okey, sawaun. Tanwin. Tanwin. Betul, tanwin. Bil akhirati. Apa dia tanda dia? Kasrah. Kasrah dengan Di jar. akhir kasrah ada harfu jar di awal dan ada alif lam juga selepas harfu jar tu. Betul. Jadi ada 3 tanda. Dalam ayat ni ada 3 tanda isim baginya. Ada 3. Satu harfu jar, di awal ada harfu jar, alif lam Alif dan lam. diakhiri dengan kasrah. Kasrah. Al-muflihuna. Alif lam. Okey. Tu li tu bawah tu Ustazah. Li mana? Tu Al-muflihun. fil bawah. Yang ni? Al-mufli. Akhir Tu tak tu. ada. Ini bukan satu kasrah. kalimah. Bukan. Ini satu kalimah. Ini satu kalimah. Dalam Quran ni, mubayyinah kita dah penggal siap-siap, kita tak boleh pula. Dia macam ni, kalau kita penggal macam ni, kita penggalkan jadi suku kata. Tak. Ini satu perkataan. Yang ini disebut sebagai kalimah. Ini satu perkataan. Jadi pada perkataan ni kita nak tahu dia isim ke bukan. Ini isim. Ni kalimah isim sebab ada alif lam dekat depan. Itulah saya kata bahasa kita ni kan dalam bahasa Arab, satu perkataan ni dia ada banyak maklumat. Satu kat situ kita tahulah ni jantina ni pun kita boleh tahu. Tapi kita belum belajar. Kita boleh tahu dia adalah kata nama. Dalam kata nama tu kita tahu jantina dia. Dalam jantina tu kita tahu bilangan dia sekali. Ni kita boleh tahu bilangan dia. Maksud bilangan tu sebab dia memang macam tu. Bahasa dia tu sensitif kepada perkara tu. Manakala dalam bahasa kita pula, bila kita nampak macam ni, kita terjemah dia jadi banyak. Berapa perkataan yang kita kena terjemahkan ni? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tak anggap orang-orang ni sebagai, kita anggap sebagai satu perkataan, sebab ada hyphen ni kan, dia jadi 4 je lah. Tapi kita nak ceritakan satu kalimah dalam bahasa Arab tu, punyalah bahasa kita tu tak berapa cukup lah. Untuk itu, ada sampai 4 perkataan. Orang-orang yang memperolehi kejayaan. Kenapa kita terjemah orang-orang tu? Kerana kita dah tahu dalam terjemah Arab tu ada tanda yang menunjukkan ini ramai ni. Ni untuk ramai. Dan ada tanda yang menunjukkan ini untuk orang umum, lelaki dan perempuan. Macam itulah. Dan dalam ni kita nampak macam ada kata kerja tapi sebenarnya tak. Ini adalah isim kerana ada alif lam. Jadi kita tak boleh jadikan dia sebagai fi'il. Macam tu. Maknanya dia adalah isim, kata nama. Kata yang menunjukkan golongan. Kata perkataan tu memberi maksud satu golongan. Maksudnya ramailah orang-orang yang memperolehi kejayaan. Dapat tu? Apa yang saya cuba maksudkan tu. Jadi kat sini. Ustazah dekat mana yang dia tunjuk menunjukkan dia tu ramai? Sekali lagi Ustazah. Kita belum belajar lagi. Hari ni kita baru nak kenal yang ini adalah satu perkataan. Bila kita kata satu perkataan dalam bahasa Arab, di situ kita dapat macam mana kita nak tahu dia kata nama? Sebab ada tanda alif lam. Alif lam, okey. Dalam bahasa Arab, satu kalimah ada banyak maklumat tu. Kita baru belajar nak kenal
yang mana satu isim, yang mana satu harf. Sekarang kita dah kenal harf, kita belajar kenal isim. Tanda dia kat sini alif lam. Ahsanti. Okey, gisyawatun. Macam mana kita tahu dia isim? Ada tanwin. Ada tanwin. Ahsanti. Ya, betul. Di akhirnya ada tanwin. Mana kita kalau terjemahan, kita kena terjemah dia sebagai kata nama lah. Kita tak boleh terjemah dia sebagai kata kerja ataupun harf, suatu tutupan. Biasanya kalau tanwin, terjemahan dia suatu tutupan. Suatu something lah. Satu ke, sebuah ke, macam tu. Okey. Tak semestinya benda, kadang-kadang kalau macam ni rasulun Tanwin. ada Ada tanwin. tanwin. Jadi terjemah dia seorang Seorang rasul. rasul. Kita tak boleh terus kata seorang rasul tu Nabi Muhammad. Tak boleh terus terjemah Nabi Muhammad, tak boleh. Kita kena terjemah macam ni kalau tanwin ni seorang rasul. Macam itulah. Baqaratun. Ni isim untuk menamakan haiwan kan? Haiwan apa ni? Lembu betina. Kenapa kena terjemah seekor? Sebab maklumat dia dekat situ ada kata seekor. Jadi tak bolehlah kita pula tambah-tambah lembu-lembu betina ke. Tu kita tak nampak lagi tanda. Kita baru nak kenal dia adalah isim. Tak bolehlah terjemah sebagai membunuh lembu ke. Macam tak boleh. Jadi maksudnya kena terjemah dia sebagai isim. Sebab dia kata nama, tanda dia tanwin. Jadi kita kena terjemah seekor lembu betina. Buat masa ni memang macam kita belum nampak lagi kan. Kita baru nak kenal. Jadi kita concentrate yang tu je. Macam mana nak kenal isim? Ada tanda. Berapa tanda dia? Ada 2. Iaitu dua di Alif depan, lam di dengan awal, 2 di akhir. Macam tu. Jadi 2 di awal tu apa dia? Alif lam ataupun harfu jar. Harfu jar. Di awal alif lam, harfu jar. Di akhir tanwin ataupun baris kasrah. Kasrah. Betul. Tadi saya terlepas yang ni Hudan. Hudan maksud dia petunjuk. Tanwin. Ni tadi qulubun. Tanwin. Yang ini kita terjemah sebagai hati-hati. Kita tak pula terjemah sebagai seketul hati ke, sekeping hati ke. Kita terjemah hati-hati. Tu kenapa? Nanti pelajaran yang akan datang. Buat masa ni kita tahu, ni isim ni. Jadi apa dia? Hati, jantung-jantung ataupun hati-hati. Okey, lagi. Bi al-ghaib. Bi ada harfu jar. Lepas tu ada juga alif lam dan juga berakhir berbaris kasrah. Baris kasrah. Ya, betul. Terjemahkannya kepada yang gaib. Ni bi yang kita terjemah sebagai kepada ni. Kepada yang gaib. Kita tak terjemah dengan sebab perkataan sebelum dia beriman. Beriman kepada. Beriman kepada. Macam tu. Min qablikum. Ini yang disebut sebagai frasa. Frasa. Jadi mana satu isim? Ni isim ke? Bukan. Dia harf jar. Ini isim. Kenapa kita kata dia isim? Tengok tanda dia. Ada kasrah. Ada harfu jar. Lepas tu dia ada kasrah. Dia berbaris kasrah. Ni dipanggil sebagai frasa. Selepas dia pun ada isim juga. Bila dia isim dengan isim, warna hitam dengan warna hitam ni, dia adalah dipanggil isim tu satulah kita sebagai frasa nama. Frasa nama dia bersandar. Tu nanti kita akan belajar kemudian. Tapi kalau nampak macam ni, qablikum. Ni isim ni. Ambil je, anggap dia ni satu. Terjemah dia, yang ni sebelum daripada kamu. Okey. Teruskan. Bi ayatina. Mana satu yang isim? Tina je. Bi ni ayati. Ayatina ni adalah kata frasa dia. Ustazah, Ustaz sikit Ustazah. Boleh. Qablikum tu kan? Min li tu bukan jar. Bukan. Sebab dia perkataan tu sendiri. Qabliyah.
Selalu kita cakap solat qabliyah kan? Qabliyah. Ha. Ni daripada perkataan qabla lah ni, qabli. Oh, qabla. Okey. Okey. Alright. Dia satu perkataan. Satu perkataan lah. Okey. Qabli satu perkataan. Kum satu perkataan. Jadi gabungan ni jadi satu frasa. Okey. Jadi bi satu harfu jar. Ini kan satu lagi kita ingatkan jangan susah hati. Ini kan dah ada color yang hitam tu maknanya satu kali dia isim lah. Cuma kat sini kalau kita ada dua, kita letakkan dengan ni ada palang tu. Maknanya ada dua isim. Ada dua isim. Satu ayati, satu lagi na tu. Tapi dia gabungan ni adalah frasa. Kepada ayat-ayat daripada kami ataupun dengan ayat-ayat daripada kami. Sam'ihim. Pun sama juga. Ini pun kata frasa. Dua-dua warna hitam. Ni pun hitam, ni pun hitam. Maknanya ada dua gabungan isim dengan isim. Jadi isim ni tanda dia macam mana kita tahu dia isim? Sebab dia kasrah. Lepas tu yang ini dia bergabung dengan kata nama, kata ganti nama. Terjemahan dia pendengaran bagi mereka. Ni satu je tanda dia. Ghairil maghdubi. Pun sama juga. Dia baris kasrah jadi kita tahu dia isim. Isim. Al-maghdubi daripada yang diberkai. Satu dia ada alif lam dan juga dia ada Kasrah. kasrah. Ya, betul. Ada lagi. Jadi untuk hari ni saya rasa kita tak usah tambah banyak. Kita cuba fahamkan isim dengan tanda isim. Ya? Tanda isim dan tadi kita dah tengok contoh-contoh. Ni cuba cari. Ni latihan. Latihan ni saya akan bagi pada hari ni dan cubalah, boleh cuba. Nanti besok kita buat sama-sama. Jangan rasa terbeban tak dapat tu. Boleh tengok pada nota tu. Macam rasa bekerja kan, ada yang kerja, lepas tu rasa tak dapat buat. Tak apa, yang penting fahamkan konsep. Nanti kita cuba buat sama-sama besok dalam kelas. Kalau siapa dapat buat sebelum kelas malam ni dia nak masuk lagi, silakan. Tak ada masalah. Tapi untuk bagi saya lah, jangan rasa macam jangan jadi melemahkan semangat lah. Ini kita nak cuba, kita cuba je. Kan Allah tu suka tengok effort kita macam dalam surah 29 ayat 69. Boleh tak saya share sikit ayat tu? Ya, ya. Boleh Okay, 29 ayat 69. Ini perangsang ni kata motivasi. Siapa yang bagi motivasi? Allah. Kita nak belajar tentang ayat Allah. Cuba kita tengok sendiri daripada perkataan di sini. Yang mana yang kita dah boleh nampak sebagai isim. Kita boleh tengok tanda dia kan. Jadi saya akan penggal sikit lah. Sebab saya nak bagi kata perangsang daripada ayat ni. Cuma saya gariskan yang mana harf kita dah belajar. Jadi boleh tengok. Kan? Ni harf. Saya katakan warna hijau tu. Yang mana dah tahu. Wah, ni kita dah belajar. Jadi yang lain daripada tu. Wah, jadi. Ni kita dah boleh dah ni. Cuba, kita cuba sikit yang mana tak tahu, okey ni belum belajar. Ni saya lah tolong saya bagi. Ni yang perkataan kita belum belajar, saya akan berikan. Yang lain tu isim. Cuba kita tengok. Mana kita tahu. Wa dan. Terjemahkan. Wa dan. Bukan harfu jar. Harf aja, tak apa. Tak ingat apa. Tapi terjemahan dia dan. Ini harfu ataf. Dan allazina, orang-orang yang telah bersungguh-sungguh oleh mereka. Ini belum belajar. Dan orang-orang yang mereka telah bersungguh-sungguh di dalam ataupun pada
Kami, belum belajar lagi. Di dalam kami, la yang selepas dia ni la taukid. La taukid. Bagi. La taukid bukan la jar. Hmm. La taukid. Tidak. Nescaya, betul. Nescaya kami beri petunjuk pasti kepada mereka. Subulana akan jalan-jalan bagi kami. Dan sesungguhnya, ni kita dah belajar kan semalam? Dan inna sesungguhnya Sesungguhnya Allah la ni la taukid lagi. niscaya. Nescaya ataupun benar-benar boleh. Nescaya pun boleh. Ma'a bersama. Al-muhsinina. Orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik. Macam mana kita tahu dia isim? Alif lam. Ada alif lam. Lam. Betul. Macam itulah. Ini pun kita tahu di isim sebab alif lam. Jadi ayat ni maksud dia, dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh pada kami. Maknanya dalam mencari, dalam kami lah. Siapa kami ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran, dalam kita ni nak memaham kalam Allah, kita nak belajar faham. Inilah motivasi daripada Allah. Pasti Allah kata nescaya kami akan beri petunjuk. Pasti kami beri petunjuk kepada mereka, kepada jalan-jalan kami. Jalan Allah tu nak menuju Allah tu banyak. Orang ni kod ni lain, orang tu kod dia punya cara lain. Tapi jalan tu banyak. Maksudnya banyak tu jalan yang lurus tu nak menuju Allah tu banyak. Tapi dengan syarat bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pada kami, Allah kata pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang berusaha memperbaiki diri. Itu maksud ayat ni. Muhsin tu, sebab kalau kita dah belajar lagi nanti modul ketiga, kita boleh tahu dah macam mana terjemah yang ni. Dia maksudnya Allah ni akan bersama kita. Kalau kita betul-betul nak berusaha, dulu daripada tak tahu, kita nak belajar jadi lebih tahu sikit. Kita nak tahu, dulu kita boleh sebut huruf je, sekarang kita tengah nak belajar faham. Siapa yang bersama kita? Ni penegasan ni. Allah gunakan perkataan inna. Jadi Allah memberi penegasan yang bersama. Lepas tu bukan sekali penegasan ni. 2 kali. Inna, satu penegasan dah. Taukid dah tu. Lepas tu la ni pula. La tu kan kita dah belajar minggu lepas. La ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang sentiasa berusaha memperbaiki dirinya. So kita belajar Quran ni tujuan kita apa? So, kita nak faham Allah cakap, kita yang nak cari redha Allah tu. Jadi yang bersama kita siapa? Allah lah. Kat situ. Jadi anggaplah ni inilah ayat terakhir daripada surah Al-Ankabut, iaitu surah 29 ayat 69 ni motivasi untuk kita. Yang bersama kita waktu kita susah ni Allah, yang kita nak belajar ni Allah punya kalam juga. Jadi jangan rasa susah. Ingat masa kelas awal-awal dulu Allah kata kami jadikan dia mudah. Sebab kalau kita buat kerana Allah mesti jadi mudah. Jadi jangan rasa berat. Kalau rasa berat terus ingat Allah kata ya Allah kau kata mudah. Mudahkanlah untuk aku. Jadi kat sini latihan ni saya akan berikan nanti bulatkan tanda isim yang jelas kepada kalimah-kalimah di bawah. Jadi tinggal esok kita akan terjemahkan secara lisan bersama-sama dalam kelas. Cuba bulatkan macam contoh ni. Dibulatkan je. Ni tanda dia. Ada 2 lah. Kalau ada 3 lah. Lepas tu kita boleh sama-sama kalau kita nak menambahkan vocabulary kita. Kita punya kosakata. Kita terjemahlah besok kita buat. Okey? Baik. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup setakat ni dulu. Saya serahkan kembali kepada moderator kita Kak Zawiyah. Maaf saya terambil lebih sikit. 4 minit. Tak apa. Terima kasih teacher. Sebenarnya masa berlalu tu tidak sedar ya. Tengok jam di sebelah saya ni dah pukul 11. Ya. Jadi Masya Allah ya, ada motivasi daripada Allah ya untuk kita terus belajar. Kita mohon pada Allah supaya dapat pelajaran kita. Dan kalau untuk peneguhan malam ni boleh masuk lagi sekali ke kelas, dan untuk peneguhan lagi boleh tengok lagi rakaman, insya Allah disediakan. Baik, itu saja.
diucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Teacher Aida dan semua yang hadir pada hari ini. Jumlahnya tadi ada 41. Ya, dah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada mulanya 15 tadi ingat sampai ke sudah rupanya masuk kemudian. Dan ada pula dalam grup WhatsApp tu kata dia di hospital, nanti tengok Masya rakaman Allah, sebagainya. Masya syafahum. Allah. Moga-moga kita semua mendapat rahmat Allah. Baik, itu saja teacher, buat jemput teacher membaca doa untuk penutup kita. Terima kasih. Baiklah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اجعل هذا جمعنا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Waalaikumsalam. Teacher.